Selamat sejahtera murid-murid, saya Cikgu Tan. Kita jumpa lagi. Hari ini kita akan buat pengukuhan untuk unit 4. Baik, di sini ialah satu perbualan. Kita perlu baca dan fahami perbualan di bawah. Anda dan beberapa orang kawan telah dijemput oleh Abid untuk ke rumah terbuka bersempena dengan perayaan Gawai. Baik, sekarang Abid telah menjemput beberapa kawannya untuk ke rumah terbuka bersempena dengan perayaan apa? Ya, perayaan Gawai. Okey. Di sini perbualan mereka. Abid menjemput kita semua ke rumah terbukanya esok bersempena dengan sambutan perayaan Gawai. Wah, perayaan Gawai. Saya tidak pernah pergi. Tidak sabar saya hendak pergi esok. Mesti meriah. Mestilah meriah. Perayaan ini biasanya disambut oleh masyarakat Iban dan Bidayu untuk meraihkan tamatnya musim menuai padi. Saya dengar banyak kawan kita akan turut serta. Amalan berkunjung ini bagus. Kita dapat mengenali lebih dekat perayaan mereka. Selain itu, kita juga dapat memupuk perpaduan. Baik, faham tak perbualan ini? Okay, Abid telah menjemput mereka. Mereka juga sangat gembira kerana dapat menyertai rumah terbuka yang menyambut perayaan Gawai itu. Okay, yang ni lelaki ini pula kata, amalan kunjung-mengunjung ini juga sangat bagus. Dengan kunjung-mengunjungi, mereka boleh mengenali lebih dekat dengan perayaan mereka. Kalau kita mengenali, kita akan hormat perayaan mereka. Kalau hormat dan mengenali dengan budaya mereka, kita boleh memupuk perpaduan. Baik, sekarang soalan. Bagaimanakah anda dan rakan-rakan menghormati perayaan yang disambut oleh Abid dan keluarganya? Ya, bagaimana kita boleh menghormati? Menunjukkan kita menghormati perayaan yang disambut oleh Abid dan keluarganya. Baik. Apabila kita dijemput menghadiri, kita perlu berpakaian sesuai dan sopan. Semasa menghadiri rumah terbuka itu, kita tidak membuat bising apabila upacara dijalankan. Tidak mengejek amalan keagamaan mereka. Inilah cara menghormati perayaan yang disambut oleh Abid dan keluarganya. Baik, soalan kedua. Jelaskan kepentingan menghormati perayaan yang disambut oleh Abid dan keluarganya. Di sini soalannya, kenapa kita perlu menghormati perayaan? Kita kena jelaskan. Tadi, murid lelaki ini ada kata, dengan mengamalkan kunjung-mengunjungi ini, kita boleh lebih mengenali budaya mereka. Dengan mengenali budaya mereka, kita akan hormat budaya mereka. Jadi, dengan mengenali, hormat kita boleh memupuk perpaduan. Jadi, jawapannya, kita boleh mewujudkan suasana yang harmoni dan boleh memupuk perpaduan. Jadi, ini ialah kepentingan menghormati perayaan yang disambut oleh kawan-kawan atau orang lain. Okey, soalan ketiga, ceritakan perasaan anda apabila dapat meraihkan perayaan yang disambut oleh rakan anda. Apakah perasaan? Ceritakan. Apabila kita boleh meraih bersama-sama rakan kita, apa perasaan kita? Tentulah gembira. Kenapa gembira? Kerana kita dapat mengenali amalan keagamaan mereka dan boleh tumpang kegembiraan semasa menyambut perayaan mereka. Baik, seterusnya.
Baik, seterusnya ini untuk pengukuhan yang seterusnya. Okey, kita akan bincang cara menghormati amalan keagamaan atau kepercayaan dengan berdasarkan kad di bawah ini. Di sini ada 4 kad. Baik, kad yang pertama. Yang ni, anda telah menjemput kawan yang terdiri daripada pelbagai kaum datang ke rumah bersempena dengan majlis kesyukuran yang diadakan oleh kakak anda kerana melahirkan bayi. Faham tak kad ini apa situasi? Kakak telah melahirkan bayi. Sekarang telah pumun. Pumun maksudnya bayi itu telah lahir 1 bulan. Jadi, mereka meraihkannya dengan majlis kesyukuran. Okey? Baik. Apa cara kita kalau kita menjemput kawan-kawan untuk menghadiri majlis kesyukuran ini? Bagaimana kita menunjukkan kita menghormati kawan kita? Ingat di sini, kawan yang anda jemput terdiri daripada pelbagai kaum. Maksudnya ada kaum Melayu, mungkin ada juga kaum India. Jadi, apa caranya? Okay, kita perlu menyediakan makanan yang halal. Apa itu makanan yang halal? Makanan yang halal maksudnya makanan yang boleh dimakan oleh pelbagai kaum. Okay, seterusnya kita boleh melayan tetamu yang hadir dengan mesra. Ini ialah cara yang menunjukkan kita menghormati kawan-kawan yang hadir dengan pelbagai kaum. Baik, kad kedua. Saya mengikut kawan saya yang berlainan agama atau kepercayaan ke tempat beribadatnya. Okey, di sini kita perlu tahu apa maksud tempat beribadat. Murid-murid masih ingat? Ya, betul. Tempat beribadat maksudnya tempat bersembahyang. Okey, dari gambar ini kita tahu ini ialah agama Hindu. Jadi, tempat beribadat agama Hindu ialah di mana? Ya, di kuil. Jadi, sekarang anda telah mengikut kawan anda ke tempat beribadat mereka. Bagaimana kita menunjukkan kita menghormati amalan keagamaan mereka? Yang pertama, tidak membuat bising. Apabila kita berada di tempat beribadat, kita tak boleh membuat bising. Kalau kita membuat bising, maksudnya kita tidak menghormati amalan keagamaan mereka. Seterusnya, kita perlu berpakaian sopan supaya menunjukkan kita menghormati amalan keagamaan mereka. Seterusnya, kita tidak boleh mengejek amalan keagamaan mereka. Okay? Ini semua menunjukkan kita menghormati amalan keagamaan kawan. Seterusnya, kad ketiga. Nenek jiran saya meninggal dunia. Keluarganya mengadakan upacara kematian mengikut kepercayaan mereka. Upacara sembahyang dan bacaan mantra turut diadakan. Jadi, ini untuk kaum Cina. Upacara sembahyang dan bacaan mantra ini mungkin akan mengeluarkan suara yang agak tinggi. Jadi, sebagai jiran, bagaimana kita menunjukkan kita menghormati keagamaan mereka? Okay, yang pertama, kita tidak mengejek upacara yang dijalankan. Okay, sebab agama yang tidak sama. Jadi, upacara sembahyang juga akan berbeza. Kita jangan mengejek upacara yang dijalankan oleh mereka supaya menunjukkan kita menghormati. Kedua, tidak memasang televisyen atau radio dengan suara yang tinggi. Okay, sebab semasa upacara mereka mungkin memainkan alat-alat muzik. Okay,
Dan kita kalau menghormati upacara mereka, kita jangan memasang televisyen atau radio dengan suara yang tinggi. Seterusnya, kita perlu bertolak ansur dengan jiran dengan tidak bergaduh dengan mereka. Sebab mungkin semasa upacara dijalankan, ada ramai orang dan mungkin ada banyak kereta yang terletak di halaman rumah anda. Okay, kita perlu mengamalkan tolak ansur. Okay, toleransi dengan jiran dan tidak bergaduh dengan mereka. Baik, kad terakhir, kad 4. Anda ialah pengerusi kelab pingpong di sekolah. Semasa berlatih, beberapa orang ahli meminta kebenaran anda untuk keluar bersembahyang. Jadi, bagaimana kita menunjukkan kita menghormati? Okey, anda sebagai pengerusi perlu tak membenarkan mereka keluar untuk bersembahyang? Ya, kita perlu benarkan mereka keluar untuk bersembahyang. Sebab itu ialah satu amalan keagamaan mereka. Benarkan mereka untuk bersembahyang. Menghormati amalan keagamaan mereka dengan tidak memarahi mereka. Sebab apa? Sebab itu ialah salah satu amalan keagamaan mereka. Penilaian seterusnya. Ya, silang kata. Lengkapkan silang kata di bawah. Okey, apa itu melintang? Melintang. Ya, yang ni secara melintang. Apa maksud ke bawah? Yang ni ke bawah. Okey, baik. Melintang yang pertama. Yang ni. Okey, satu daripada agama yang dianuti oleh rakyat Malaysia. Okey, kita sudah belajar kan? Ada pelbagai agama di Malaysia. Salah satu agama yang dianuti oleh rakyat Malaysia yang mula dengan huruf K, apa itu? Okey. Melintang yang ketiga. Cara meminta pertolongan daripada Tuhan. Apabila kita meminta pertolongan daripada Tuhan, apa kita buat? Okey, apa caranya? Mula dengan B. Berapa? Okey, cikgu bagi tips sikit. Okey, nombor 5 melintang. H, mula dengan H. Kehidupan aman rakyat Malaysia. Okey, hidup aman. Kehidupan yang aman. Apa perkataan yang maksudnya sama dengan kehidupan aman? Okey, mula dengan H. Okey, 8. Buat baik, dibalas baik. Buat jahat, dibalas jahat. Dalam bahasa Cina, kita kata, 因果报应. Okey? 善有善报，恶有恶报. Okey? Dalam bahasa Cina. Okey? Mula dengan K. Cuba pergi cari apa perkataan yang membawa maksud buat baik dibalas baik, buat jahat dibalas jahat. Sekarang kita lihat ke bawah pula. Perasaan berterima kasih kepada Tuhan. Apa perasaan itu? Okey, yang mula dengan B. 4. Tempat beribadat penganut agama Islam. Okey, agama Islam bersembahyang di mana? Okey, tempat tu mula dengan apa? Okey, cuba pergi cari jawapan. 6 ke bawah, yang ni. Ganjaran yang diberi oleh Tuhan bagi setiap perbuatan baik. Apabila kita buat baik, apa ganjaran yang diberi oleh Tuhan? Ganjaran, faham tak? Okey, semasa kita buat sesuatu yang baik. Contohnya, kita dapat keputusan yang sangat cemerlang dalam peperiksaan. Mungkin ibu bapa kita akan memberi sesuatu ganjaran kepada kita. Contohnya, memberi sebuah basikal yang baru kepada kita. Itu sebagai ganjaran. Okey, 7. Perhiasan yang dibuat daripada gabungan beras berwarna-warni. Beras yang berwarna-warni, dia hias. Apa itu?
Ini untuk kaum India. 9 ke bawah. Perayaan yang disambut oleh suku kaum di Sarawak untuk meraihkan tamatnya musim menuai padi. Okey, padi. Dengan ada padi, kita ada beras. Tadi semasa kita buat pengukuhan di depan, pengukuhan yang pertama kita ada sebut. Okey, apakah perayaan yang meraihkan tamatnya musim menuai padi? Cuba pergi cari jawapan. Okey, sekarang anda boleh tekan butang pause untuk cuba. Nanti cikgu bagi jawapan untuk anda cek. Baik, murid-murid sudah siap? Silang kata. Baik, kalau sudah siap, kita semak jawapan. Nah, ini jawapan. Berapa anda betul? Yang salah, tolong betulkan, buat pembetulan. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini. Harap dapat membantu anda lebih memahami unit 4. Terima kasih. Jumpa lagi.